Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersama-sama lagi kita pada pagi ini bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita telah sampai ke muka surat yang baru. Muka surat dan surah yang baru, insyaAllah surah yang baru maksud saya. Alhamdulillah, kita masuk hari ini di muka surat yang ke-151, dan surah kita hari ini adalah surah Al-A'raf. Kita telah menamatkan Alhamdulillah surah Al-An'am sebelum daripada ni, di muka surat 150, dan insyaAllah dengan masuknya surah baru pada pagi ni, surah Al-A'raf, saya akan mulakan sedikit dengan muqaddimah, iaitu apakah kandungan dalam surah Al-A'raf ini secara lebih kurangnya, secara briefnya, secara simple, secara ringkas, dan kemudian barulah kita masuk insyaAllah ke muka surat 151 ini. Surah ini surah Al-A'raf, ayatnya 206 ayat semuanya. Dan surah ini adalah surah Makkiyah yang kedua, kalau kita boleh katakan, atau yang ketiga lah, yang selepas daripada Al-Fatihah. Jadi kita ada Al-Fatihah, kemudian kita ada Al-An'am, kemudian kita ada Al-A'raf. Dan ia dia dianggap sebagai di antara surah yang tual, iaitu surah yang panjang, kerana mengandungi lebih daripada, tengok kita kata 206 ayat semuanya. Surah ini tidak sama seperti surah Al-An'am. Surah Al-An'am diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala semasa Nabi hampir-hampir sebelum untuk berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Tetapi surah Al-A'raf ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala selepas daripada Nabi diperintahkan untuk menjahkan dakwah, iaitu menjelaskan dakwah ini secara terang-terangan. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam memulakan dakwah baginda di Mekah dengan secara sirriyah dipanggil. Sirriyah artinya ialah hanya orang-orang yang tertentu sahaja diberitahu tentang Islam ni. Disebarkan Islam ni kepada orang-orang yang dikenali, dan orang-orang yang dijangka tidak akan menyebarkan, memberitahu, membuat bising-bising dan sebagainya. Jadi selepas daripada 3 tahun yang pertama Nabi SAW berada di Mekah, kemudian Nabi disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjaharikan dakwah, iaitu menjelaskan secara terang-terangan kepada semua manusia. Sebab telah Nabi naik ke atas bukit Safa di Mekah, dan kemudian Nabi mula memanggil orang-orang Arab ini semua, dan kemudian Nabi memberitahu dakwahnya yang pertama. Tetapi orang yang pertama sekali menolak dakwahnya adalah bapa saudara baginda Nabi SAW sendiri, iaitu Abu Lahab. Jadi selepas daripada itu bermulalah dakwah Nabi, dan kemudian turunlah ayat-ayat dalam surah Al-A'raf ni. Surah Al-A'raf ni diambil daripada perkataan Al-A'raf. Al-A'raf ni kalau ikut maknanya adalah maknanya yang dikenali, maknanya yang dikenali. Tetapi apa maksud A'raf? Terdapat pelbagai pandangan ulama, tapi yang masyhurnya A'raf ini ialah satu kelompok di mana berada tengah-tengah di antara syurga dan neraka. Ada dah masuk syurga, ada masuk neraka, tapi ada yang duduk tengah-tengah. Jadi grup ini, kumpulan ini dipanggil sebagai Al-A'raf. Al-A'raf. Sebelum saya lupa, insyaAllah tolong beri feedback tentang suara pada pagi ni. Takut tak jelas, gambar tak jelas dan sebagainya. Jadi nama je Al-A'raf, iaitu golongan yang berada di pertengahan. Jadi menurut setengah ulama, dia mengatakan bahawa surah ini mempunyai satu mesej, mesej yang menceritakan apakah mesej yang hendak diceritakan oleh Allah SWT. Jadi kesimpulan daripada keseluruhan surah ini, maka setengah ulama telah memberikan bahawa dia kata mesej daripada surah ini ialah ahsim mauqifak, dalam bahasa Arab ahsim mauqifak wala takun salbiyan. Dia kata iaitu hendaklah kamu membuat sikap yang jelas, jangan berdolak-dalik, jangan nampak tak clear dan sebagainya kan. Dan jangan kamu jadi orang-orang yang salbi. Salbi dalam bahasa Arab artinya adalah seorang yang tidak membuat apa-apa stand apa-apa, tak membuat sikap apa-apa, menyokong ke, menentang ke dan sebagainya. Jadi surah ini memperkatakan perkara itu. Allah SWT minta daripada kita semua, kepada orang Islam ni, tak boleh hanya kita ni berdiam diri. Buat keputusan awak ni sokong ke tak sokong sebenarnya kan. Sokong Islam ataupun tak sokong Islam, gitu kan. Awak ni sokong Nabi ataupun tak sokong Nabi. Awak ni menyokong apa yang dibawa oleh baginda Nabi SAW, oleh Muhammad, ataupun tidak. Ataupun kamu ni bersama dengan Abu Lahab, Abu Jahal dan sebagainya. Jadi itulah dikatakan surah ini menceritakan itu mesej besar dalam pada surah ini. Jadi insya-Allah kita bersama-sama dalam surah Al-A'raf.
InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Shad. Jadi surah ini dimulakan dengan alif lam mim dan juga shad, yang kita panggil sebagai dalam bahasa Arab sebagai huruf muqatta'ah. Dipanggil huruf muqatta'ah, iaitu huruf-huruf potong-potongan, yang mana ulama-ulama telah berbeza pendapat lah apakah maksud dengan huruf-huruf ini. Setengah pendapat mengatakan bahawa setiap satu tu mempunyai makna dia, iaitu alifnya ada maknanya, lam ada maknanya, mim ada maknanya, shad ada maknanya. Tetapi pendapat yang paling popular, yang paling kuatlah dikatakan oleh tafsir Jalalain, dia kata maksud daripada huruf-huruf potong-potong yang berada pada awal setiap surah ini, dia kata maknanya adalah Allahu a'lamu bimuradihi, kata tafsir Jalalain. Iaitu itu pendapat kuat, dia kata, iaitu hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang mengetahui maknanya. Tetapi ada setengah pendapat kedua yang kuat juga, iaitu mengatakan bahawa iaitu ia menunjukkan bahawa sebenarnya Quran ini dia tidak lari daripada huruf-huruf yang digunakan oleh orang Arab. Jadi orang Arab menggunakan huruf-huruf ni, alifnya, lamnya, mimnya, shadnya. Mereka guna perkataan ini. Tapi kenapa mereka tak boleh nak buat Al-Quran setelah dicabar oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi inilah di antara pendapat, dua pendapat lah yang saya sebutkan, di antara pendapat besar yang disebutkan oleh ulama. Ada banyak lagi pendapat-pendapat lain. Jadi insya-Allah kan kita apabila terdapat percanggahan di kalangan para ahli tafsir ini, maka terpulanglah pada kita kan. Tetapi kita tidak boleh mewajibkan orang lah untuk menerima ini dan ini. Tetapi pendapat yang paling kuat saya sebutkan, iaitu Allahu a'lamu bimuradihi, Allah Ta'ala saja yang mengetahui maknanya. Seterusnya kita tengok ayat yang kedua daripada surah ini. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajum minhu litunzira bihi wa zikra lil mu'minin. Quran ni adalah kitab. Kitabun unzila ilaika. Ka tu adalah kamu Muhammad. Jadi Quran ini adalah kitabun unzila, diturunkan kepada engkau wahai Muhammad, fala yakun fi sadrika harajum minhu. Janganlah kerana turunnya Al-Quran ini, dia menjadikan kamu ini haraj fi sadrika, di dalam dada kamu ni haraj, sadrika harajun. Harajun ni rasa dayyik, rasa sempit dada, rasa susah dan sebagainya kan. Litunzira bihi, minhu, daripadanya ni, maksud ulama kata ialah minhu ni maknanya ialah daripada, untuk disampaikan. Janganlah bila turun Quran untuk disampaikan kepada orang-orang ni kamu rasa dayyik, kamu rasa sempit dada, kamu rasa susah dan sebagainya kan. Litunzira bihi, untuk kamu sampaikan, berikan peringatan kepada manusia. Ini kan. Jadi maknanya sini kan, Nabi SAW adalah sama seperti manusia kan. Dia adalah manusia dan menjadi sifat kelaziman lah kepada manusia kan. Bila disuruh perkara-perkara yang berat dan sebagainya kan, mesti akan ada kesusahan. Jadi Nabi SAW juga merasai perkara itu. Sebab apa? Dituduhnya, menyampaikan satu benda yang mana dipegang oleh orang-orang Arab ni dah lama dah, sejak daripada zaman dahulu kala. Mereka dipegang kepada kesesatan mereka tu. Jadi tiba-tiba datang Nabi nak ubah apa yang mereka buat ni adalah jadi satu benda yang sangat-sangat besar kan. Iaitu kita kata 100% lah kan. 100% tak tahulah kan, 180 derajah terbalik habis kan. Jadi memanglah perkara itu menjadi susah kan, menjadi satu benda yang besar, yang sukar lah kan bagi seorang manusia. Tapi Allah SWT kata jangan. Quran ini bukan tujuannya adalah untuk menyukarkan kamu, untuk kamu sampaikan. Kemudian Allah Ta'ala kata dia bukan untuk menjadi kesukaran kepada kamu wahai Muhammad, wahai orang-orang Islam pada hari ini. Bukan, Quran ini bukan untuk menyukarkan kamu, untuk disampaikan. Maknanya janganlah apabila perintah menyampaikan kepada manusia ni akan menyebabkan kamu rasa sesak dada, susah dan sebagainya. Jangan. Ia juga adalah yang kedua, menjadi zikra lil mu'minin, menjadi petunjuk, menjadi zikra, menjadi peringatan, zikra lil mu'minin, kepada orang-orang yang beriman. Jadi masya-Allah kan, sebenarnya Quran ini dia kadang-kadang memanglah terasa kan sebagai manusia. Apabila kita nak sampaikan Al-Quran ni, bila kita nak sampaikan isi Al-Quran, bila kita nak sampaikan kepada apa yang sedang manusia kan, kita tengok kan, kadang-kadang kan manusia kan merasai bahawa apa yang salah tu adalah betul, adalah hidup sekarang kan. Tengok kan manusia yang bergelumang dengan maksiat, tak kisah, tak ada orang kisah kan. Tetapi apabila ada saja mana-mana orang di atas dunia ni, orang Islam yang nak beramal sikit dengan Islam je, terus orang akan kata ini adalah hak asasi manusia lah, macam-macam kan, macam-macam. Jadi tengok betapa susahnya kan
kita kan nak melaksanakan Islam ni di satu-satu tempat kan. Kita nak ikut Islam, orang akan kata tuduh macam-macam. Orang akan buat akan boykot lah, macam-macam. Dunia dia boykot lah, dunia tak sokong lah dan sebagainya kan. Tengok kan, dunia tetap, tapi dunia bila buat satu kesalahan, tengok kita kata di negara-negara barat kan, mereka tak ikut Islam, memang jauh sangat daripada agama, jauh sangat daripada sifat kemanusiaan. Mereka bunuh orang tak apa, tapi bila orang Islam mempertahankan diri untuk melakukan sesuatu, maka mereka kata itulah salah. Jadi tengoklah keadaan kita kan, betapa susahnya keadaan sekarang. Jadi Allah SWT kata ini memang akan menjadikan sempit dada lah, soalan tu sempit dada kamu kan, tetapi dia janganlah kamu rasai macam tu. Wa zikra lil mu'minin, dan seterusnya menjadi zikra kepada orang-orang yang beriman. Seterusnya Allah SWT kata ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum, ikutlah apa yang diturunkan ke atas kamu min rabbikum, daripada Tuhan kamu. Maknanya jangan ikut mereka, ikut yang Allah Ta'ala turun. Sekarang ni ada benda yang datang daripada Allah, ada benda yang diamalkan oleh masyarakat. Kamu nak ikut yang mana? Tak boleh kamu ikut mereka. Kamu nak ikut apa yang diturunkan. Kalau betul, tak ada masalah. Tapi kalaulah satu benda tu salah, yang diamalkan oleh masyarakat tu salah, maka kamu hendaklah ikut ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum, yang diturunkan kepada kamu daripada Tuhan kamu. Wala tattabi'u min dunihi awliya, jangan kamu ikut selain daripada Allah itu sebagai awliya. Awliya tu maknanya yang kamu taat mereka dan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kamu sanggup untuk ikut yang lain tu semata-mata kerana apa? Sehingga kamu melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak boleh. Aulia tu maksud sini ialah satu benda yang kamu taat sehingga kamu ni melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Taala kata qalilan ma tazakkarun. Qalilan, sedikit. Ma situ apa kalau ikutnya? Tazakkarun, yang mereka ambil peringatan. Jadi ma tu ma, kata ulama tafsir, jalan lain dan sebagainya, dia kata ma tu adalah mazaidah. Mazaidah ni bukan maknanya ma tambahan, makna tak ada, kalau buang pun tak apa, tak, tetapi dia memberi makna yang dari segi nahunya, dari segi grammarnya dia tidak ada, tak ada, tetapi dari segi makna balaghahnya dia memberi makna apa, iaitu untuk menunjukkan betapa sedikitnya. Gitu. Maknanya kalau ikut makna sini, qalilan dah sedikit, ma tu sedikit lagi, makna sedikit-sedikit sangat. Gitu. Mereka yang mengambil peringatan. Jadi Allah SWT dah clearkan kepada kita di sini kan. Allah Ta'ala minta kepada kita supaya ikut Al-Quran, ikut apa yang diturunkan oleh Allah SWT kan. Jangan ikut manusia ni, tetapi ramai manusia ni tidak nak kan. Qalilan ma tazakkarun, sangat sedikit. Tu ma, itu penggunaan perkataan ma tu dalam ayat ni kan. Seterusnya ayat yang keempat, Allah SWT wa kam min qaryatin. Wakam min qaryatin maknanya berapa banyak daripada qaryah. Qaryah tu maksudnya ialah bukanlah kampung tapi maksudnya ialah orang yang dalam negeri, satu negeri itu. Jadi Allah Taala kata berapa banyak orang-orang dalam satu negeri itu, ahlaknaha, telah kami binasakan dia. Iaitu mana? Seperti Samud. Jadi orang Arab ni boleh tengok kan, Bandar Samud kan. Bandar Samud sampai sekarang pun ada. Kita boleh tengok kalau kita pergi ke negeri Arab Saudi, kita pergi lebih kurang 350 km ke utara Madinah kan, ada masih lagi peninggalan Samud tu kan, di satu tempat bernama, satu kampung, satu bandar nama dia Al-Ula. Jadi di tepi bandar tu ada banyak peninggalan, lebih daripada 100 iaitu rumah-rumah yang ditebuk di dalam bukit iaitu masih cantik lagi sampai sekarang, tapi mana orangnya? Telah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah SWT kata wakam, sebab itulah orang Arab ni boleh tengok wakam min qaryatin ahlaknaha, yang kami telah binasakan mereka itu, faja'aha ba'suna bayatan auhum qailun. Allah Ta'ala kata bagaimana mereka itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala kata faja'ana ba'suna tu artinya azab kami, telah datang azab kami, iaitu hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala kerana mereka itu, sebagai contohnya Samud, mereka itu apa kesalahan mereka ini telah tidak ikut, tak nak dengar apa cakap Nabi Saleh alaihi salam, dan kemudian mereka sembelih pula unta yang merupakan mukjizat daripada Nabi Saleh tu. Tengok kan, Nabi Saleh kata jangan sentuh unta tu kan, unta mukjizat ni, tapi mereka sembelih unta tu, tak kira kan, tak dengar. Mereka kata Nabi Saleh ni mengaruk, merapu dan sebagainya kan, dah kena sihir, dah macam-macam lah.
Mereka katakan dah tak betul sikit. Jadi mereka pun sembelih. Jadi tengok apa yang berlaku. Allah Ta'ala kata faja'ahum ba'suna. Itu sebagai contoh. Banyak lagi kaum-kaum yang lain, Firaunnya, kaum Adnya, semua itu adalah yang orang-orang Arab tahu kan. Jadi Allah SWT kata izja'ahum ba'suna, datang azab kami kepada mereka itu illa minta maaf bayatan. Kadang-kadang azab itu datang pada waktu malam ketika mereka tidur. Jadi tak sedar, tengok-tengok kan. Ada orang macam tu. Auhum qailun, ataupun Allah Ta'ala kata, ataupun datang tu dalam keadaan siang-siang hari tu. Qailun tu maknanya tengah-tengah hari maknanya. Kita namakan qailulah kan. Qailulah kan. Biasa qailulah tu maknanya tidur di tengah hari sekejap tu kan. Itu kan. Tapi qailun ni artinya ialah di tengah-tengah hari. Fi wajhin nahar, fi nisfin nahar kan. Tengah-tengah pada waktu zuhur tu, tengah-tengah matahari ada, makna nampak terang-terang. Makna Allah Ta'ala kadang-kadang datangkan azab tu dalam keadaan semasa waktu malam, ataupun dalam keadaan semasa mereka ni siang-siang hari, boleh nampak benda tu. Seterusnya Allah Ta'ala kata fama kana da'wahum, dan seterusnya. Apakah dia? Da'wahum maknanya kata-kata mereka. Fama kana da'wahum iz ja'ahum ba'suna. Ketika datangnya azab tu, apa kata mereka? Fama kana da'wahum iz ja'ahum ba'suna illa an qalu. Allah Ta'ala kata melainkan an qalu, mereka kata inna kunna zalimin. Barulah nak kata apabila dah kena azab tu, barulah nak kata qalu inna kunna zalimin, sesungguhnya kami ni orang yang zalim. Masa diajak tak nak mengaku, masa dah nak mati baru nak mengaku. Jadi inilah juga perkara yang berlakukan kepada Firaun. Kita tengok cerita Firaun akan diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah ini, sebagaimana cerita Nabi Adam, cerita Nabi Firaun akan diceritakan. Tapi kita tahulah kan bahawa cerita setiap satu Firaun dan Musa dan Firaun ini, Nabi Musa dan Firaun ni panjang cerita dia, banyak cerita dia kan. Jadi Allah SWT ambil mengikut kesesuaian lah yang berkaitan. Allah Ta'ala letakkan dalam surah Al-A'raf ni cerita Nabi Musa dan juga Firaun, iaitu dalam mesej yang sesuai dengan apa yang kita sebutkan tadi. Apa mesej daripada surah Al-A'raf ni sebagaimana disebutkan oleh para ulama tafsir ialah ahsin mauqifak. Jelaskan stand awak. Apa stand awak sebenarnya? Apa awak punya sikap ni? Awak menyokong ke tak menyokong Islam ni sebenarnya? Jadi jangan jadi salbian. Fala takun salbian, jangan kamu jadi orang yang salbi, orang negatif, orang yang pasif, orang yang tak ada apa-apa, tak nak buat apa-apa, tak nak bagi, tak sokong. Tak, kena buat stand. Sebab apa? Itu akan menentukan. Sebab itulah sesuai dengan Al-A'raf, iaitu duduk berada di tengah-tengah tu kan. Apa tengah-tengah ni kan? Kalau kita panggil sekarang dalam bahasa, duduk atas pagar kan. Sokong pun tidak, tak sokong pun tak. Awak kena jelaskan sama ada awak sokong ataupun awak tak sokong. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala kat sini. Jadi Allah Taala kata falanas'alannal ladzina ursila ilaihim. Kami pasti akan tanya allazina ursila ilaihim, orang-orang yang telah diutuskan, maknanya itulah kaum tu. Kami nanti akan tanya, iaitu bila hari akhirat nanti. Kami akan tanya apa agaknya? Tanya iaitu adakah Rasul datang kepada kamu ataupun tidak. Kemudian yang kedua, akan tanya apa? Akan tanya adakah Rasul telah menyampaikan atau tidak kepada kamu pada masa hari akhirat. Tak boleh nak bohong dah. Tak boleh nak kata dah, tak ada orang boleh kata tak ada pun kami tak kenal. Kami tak kenal apa? Tak kenal Muhammad. Tak pernah dengar Muhammad itu bercerita. Ini secara tidak langsungnya memberi kefahaman kepada kita bahawa pentingnya kita ni dalam hidup kita sebagai orang mukmin ni, kalau kita wujud atas dunia sekarang ni, maka kita bertanggungjawab sebenarnya. Untuk apa? Sebab nanti Allah SWT akan tanya, adakah kamu hidup pada tahun 2021 ni? Sebagai contohnya. Okey, kata betul mereka hidup. Adakah ada orang yang bernama orang Islam? Ya, ada. Ada tak orang nama Islam? Ada. Ada di Brunei, ada di Malaysia, ada di Arab Saudi, ada di Pakistan, ada di Indonesia, ada. Semua ada kan? Ada kan? Jadi, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kata kat sini kan, minta maaf tak teralih. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tanya kat sini minta maaf. Allah Taala tanya sini apakah mereka ni, orang-orang Islam ni, ceritakan Islam kepada kamu? Apakah orang Islam ni sampaikan kepada kamu apa yang sepatutnya disampaikan? Kamu dengar tak pasal Islam dengan baik dan sebagainya? Jadi inilah masalahnya, challenge kan, cabaran untuk kita pada yang hidup pada hari ini, iaitu adakah kita sampaikan atau tidak.
Nabi Muhammad SAW telah berusaha untuk menyampaikan benda ni kan. Jadi kita tengokkan bahawa Nabi Muhammad SAW telah sampaikan Islam. Sampai. Sebab apa? Inilah kan. Jadi Allah SWT akan tanya orang yang kaum yang hidup ni. Jadi Allah SWT tanya sini, falanas alannallazina ursila ilaihim, nescaya kami akan tanya. Sebab dia ada falanas alanna tu kan, ada maknanya ada dipanggil takkid kat situ kan. Falanas alannallazina ursila ilaihim, orang-orang yang diutuskan tu akan ditanya, kaum tu akan ditanya. Kemudian walanas alannal mursalin, dan begitu juga nabi-nabi akan juga ditanya. Makna Allah SWT bukan tanya itu saja, tapi tanya nabi-nabi, nabi-nabi, adakah kamu sampaikan? Jadi Allah SWT sekarang tanya kita lah, nanti kan di hari akhirat, adakah kamu semua umat Islam telah menyampaikan kepada mereka ni, kepada orang-orang yang tidak Islam ni? Itulah sebenarnya adalah yang kita takut kan. Kita takut kita ni tidak melaksanakan apa yang sepatut kita kerja. Kita bukan hanya menjadi Islam ni hanyalah untuk diri kita saja. Menjadi Islam ni hanyalah untuk sembahyang, puasa, zakat, haji, dan kemudian kita relax kan. Kita rasa tak ada masalah. Tak, ada tugas kita kan. Sebagai orang Islam kita ada tugas, iaitu hendaklah memastikan bahawa orang yang ada atas dunia sekarang ni pada tahun ni, sekarang ni, katakan tahun 2021 sekarang, katakan mereka semua dengar tentang Islam ni. Kalau tak dengar, orang Islam bertanggungjawab. Jadi sebab itulah kewajipan dakwah, kewajipan tabligh, kewajipan menyampaikan, kewajipan itu adalah merupakan satu tanggungjawab yang besar. Bukan hanya kita ni cukup dengan melakukan rukun Islam yang 4 tu saja kan, rukun Islam yang 5 saja kan, tapi lebih daripada itu lagi sebenarnya kan. Banyak lagi yang sepatutnya, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi kita SAW, sebahagian besar daripada hidup dia adalah untuk berdakwah kan, selepas daripada menunaikan kewajipan-kewajipan rukun Islam yang 5 tu. Seterusnya Allah SWT kata, falanakussanna alaihim bi'ilmin, kami akan nakussa tu maknanya menceritakan. Dalam tu kan maknanya nunabbi, iaitu kami akan bongkarkan, kami akan ceritakan habis-habisan nanti. Kami akan ceritakan alaihim bi'ilmin. Bi'ilmin ini ulama kata ialah dengan maknanya dengan fakta. Sebab itulah adanya hisab, adanya buku catatan dan sebagainya kan. Untuk Allah Ta'ala nak ceritakan, Allah Ta'ala boleh ceritakan, Allah Ta'ala tahu semua kan. Tapi kenapa adanya buku catatan ni di hari akhirat nanti ni? Sebab untuk mengatakan bi'ilmin, tengok kan, dengan jelas kan, dengan ilmu, dengan pengetahuan, tengok. Nak mengaku tak nak mengaku lagi. Takkanlah manusia tak nak mengaku kan. Benda tu dah jelas kan. Siap mungkin kita kata dengan CCTV-nya, dengan gambar, dengan video semua kan. Jelas ini bukan boleh Photoshop kan. Tak Ini maknanya ialah betul-betul ni. Jadi Allah SWT kata, falanakussanna alaihim bi'ilmin, dengan ilmi, dengan fakta, dengan jelas, dengan data. Wa ma kunna ghaibin. Allah Ta'ala kata kami tak terlepas. Maknanya ghaib tu maknanya tak ada. Kalau ikut ghaib mana tak ada, tak wujud. Jadi kalau kita atas dunia kan, kalau bos tak ada, kita kerja, jadi kita pun bos tak ada, kita boleh rehat lah kan, kita boleh relax kan. Ataupun CCTV tak ada, kita pun boleh lah buat ikut suka hati kita kan. Tak, Allah SWT tidak ghaib. Maknanya sentiasa akan bersama, akan ada, melihat, mengetahui apa yang kita lakukan. Itulah maksud kan, wa ma kunna ghaibin, dan bukanlah kami ini orang-orang yang ghaib. Minta maaf terlambat sikit nak alihkan. Jadi ni ghaibin, wa ma kunna ghaibin, kita ni bukanlah, Allah Ta'ala kata kami bukannya tidak tahu, kami tahu. Tapi kenapa nak tanya juga? Tanya itu untuk membuktikan, bahawa dengan ilmen ni, kata ilmen ni. Sebab tu falanakussanna alaihim bi'ilmin, gitu. Kemudian seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala kata wal waznu yauma izinil haq. Sebab itulah Allah Taala sebut selepas itu wal waznu, siap ada dengan waznu. Ni wal waznu. Waznu tu mana? Timbangan ni. Buat apa timbangan kalau ikutnya kan? Timbangan tu sehingga kan Nabi SAW sebut dalam hadisnya, ada siap dengan tu, dengan tepat letaknya kan, apa benda semua kena ada kan. Jadi sini letak kebaikan, sini letak keburukan kan. Jadi itu al-waznu, maknanya siap dengan timbangan. Kenapa? Allah SWT nak tunjukkan betul-betul kan, kepada, supaya manusia ni tak boleh nak mengelak lagi kan, bahawa mereka kata tak tahu, tak ada, kami ni banyak sebenarnya baik, kami banyak buat baik. Jadi Allah SWT akan tunjukkan dengan jelas kan, wal waznu yauma izin al-haq, timbangan pada hari itu adalah betul. Tak ada timbangan-timbangan tak betul tak ada kan. Tak ada timbangan rosak ke, penimbang rosak kan, tak cukup bateri ke kan, itu mengarut semua kan. Jadi Allah Ta'ala nak ceritakan al-waznu yauma izin al-haq. Jadi Allah SWT kata situ, sebab itulah Allah Ta'ala jelaskan lagi, faman saqulat mawazinuhu, siapa yang berat timbangannya. Maksud berat timbangan itu, amalan baik dia tu banyak. Jadi sesiapa yang berat timbangannya, amalan baik dia tu banyak, memberati, faulaika humul muflihun,
Mereka itulah sebenarnya orang-orang yang muflih, orang yang berjaya kan. Jadi kalau atas dunia ni berjaya tu macam-macam. Berjaya dapat A banyak ke dalam exam, berjaya bisnes ke, dapat juta-juta satu hari ke, bilion-bilion satu hari ke, ataupun berjaya ni dapat pangkat ke, ataupun berjaya dipandang oleh orang ramai ke, itu berjaya di dunia. Tapi berjaya sebenar, Allah Ta'ala kata ialah sesiapa yang mana orang-orang yang sakulat mawazinu, yang mana timbangan dia tu berat. Kemudian sebaliknya Allah Subhanahu Wa Taala sebut selepas daripada itu apa? Allah Ta'ala kata wa man khaffat mawazinuhu faulaika allazina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yazlimun. Ada pun orang-orang yang ringan timbangannya, maksud ringan adalah iaitu amalan baik dia tu sedikit, tak cukup kan, tak cukup nak cover tu kan, nak cover apa ni, amalan jahat ni banyak kan. Jadi orang yang ringan timbangannya mawazinuhu, maka Allah Ta'ala faulaika allazina khasiru, mereka itulah orang yang rugi, yang sebenar-benar rugi kan. Bukan rugi bisnes, bukan rugi jualan. Jadi atas dunia ni kita berusaha insya-Allah kan, kita tak nak rugi kan dalam bisnes, dalam apa kan, tetapi kita takut ni rugi di akhirat ni kan. Rugi sebab apa? Amalan kebaikan kita tak cukup. Jadi Allah Subhanahu Taala kata sesiapa yang mana orang yang khaffat mawazinhu, maka dia adalah orang yang rugi bima kanu biayatina yazlimun. Kenapa? Kerana mereka itu mendurhakai, kerana mereka itu menolak ni. Allah Subhanahu Taala katakan iaitu biayatina, minta maaf, biayatina yazlimun ni, mereka ni kan. Allah SWT kata yazlimun, situ maksudnya lah yajhadun, kata ulama tafsir. Yajhadun tu menolak, maknanya menafikan tanda-tanda yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menafikan, menolak Islam, menolak bukti-bukti yang ada dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menolak mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang macam tu dia akan khasiru anfusahum. Mereka tu sebenarnya adalah merugikan diri sendiri. Seterusnya kita tengok lagi insya-Allah kan, ayat yang ke-10 kan, ayat yang ke-10. Wa laqad makkannakum fil ardi. Sekarang Allah SWT mula start masuk cerita tentang Nabi Adam, kejadian Nabi Adam. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata kat sini kan, apa dia? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Allah Ta'ala kata wa laqad makkannakum, sesungguhnya kami telah makkannakum, iaitu memberi kemudahan kepada kamu di atas dunia ini. Makkana tu maknanya menetapkan kamu di atas muka bumi ini. Kum tu ialah kamu tu ialah semualah manusia, Bani Adam, anak-anak Adam, ya Bani Adam. Wa laqad makkannakum, kami Allah Ta'ala telah tetapkan kamu di atas muka bumi ini, jatuhkan kamu di atas muka bumi ini, dudukkan kamu di atas muka bumi ini, fil ardi, di atas muka bumi ini, wa ja'alna lakum fiha ma'aish, dan kemudian Allah Ta'ala jadikan di atas muka bumi ini, Allah kata wa ja'alna lakum fiha, dan kemudian Allah Ta'ala jadikan pada bumi ini ma'aish. Ma'aish ni jamak kepada ma'isyah, iaitu kamu ni ada sumber-sumber kehidupan, benda yang kamu nak hidup semua ada atas dunia ni, fiha ni, pada bumi ni, iaitu apa? Ada oksigennya, ada airnya, ada makanannya, ada tumbuhannya yang boleh kamu makan. Kita tengok kan, ada binatang-binatangnya, al-an'am kan, ada binatang lembunya, ada binatang kambingnya, ada untanya kan. Daripada mana semua tu kan? Kita tengok kan, Allah SWT jadi, dan mereka tu jinak pula tu kan, tak lari pula kan, tak macam binatang-binatang liar kan, yang lari takut kepada manusia. Jadi Allah SWT jadikan semua tu kita mudah pelihara, kita mudah tanam, dan kemudian kita oksigen tak perlu beli kan, kita ada air juga kan, tak perlu beli air tu kan, air sungai dan sebagainya, kecuali air pipe tu, itu sebab diusahakan oleh manusia kan untuk sampai ke rumah-rumah. Jadi tapi secara umumnya ialah semua benda tu ialah mudah kan untuk hidup kan. Jadi itu dia kata, Allah Ta'ala kata jadikan tabung ke bumi ma'aish. Tetapi tengok manusia apa, adakah bersyukur benda-benda tu? Tak kan. Qalilan ma tashkurun, Allah Ta'ala kata qalilan ma tashkurun, sikit saja. Ma tadi sebagaimana tadi kita sebut kan, ma tu adalah ma zaidah, tetapi memberi makna apa? Qalil, sangat-sangat sedikit kalau ikutnya. Qalilan ma tashkurun, maknanya sangat-sangat sedikit mereka yang kamu ni bersyukur. Ma tu menunjukkan sangat-sangat, qalil lah, sikit yang sangat-sangat yang bersyukur. Jadi Allah Ta'ala kata, tengok kan, kemudian Allah pun cerita lagi, apa dia? Walaqad khalaqnakum, dan kami telah ciptakan kamu, kami telah jadikan kamu. Kamu tu ialah, ada yang kata ialah Nabi Adam dulu kan, iaitu datuk kita yang pertama tu. Tapi ada yang kata ialah tak, seluruh kamu semua ni kan, sesungguhnya kami ciptakan kamu, summa sawwarnakum, iaitu dalam rahim, sawwarnakum, kami bentuk kamu.
Itu dalam rahim. Ada yang kata kalau Nabi Adam tadi lah, Allah SWT jadikan Nabi Adam, Allah Ta'ala bentukkan Nabi Adam mengikut bentuk yang Allah Ta'ala kehendaki. Summa qulna lil malaikah. Sebab itulah ulama kata inilah Nabi Adam. Dulu Nabi Adam kan. Jadi dulunya Allah Ta'ala kata telah berkata kepada malaikat, usjudu, sujudlah kamu semua. Allah Ta'ala berkata kepada Nabi Adam, kepada malaikat semua, sujud kamu. Sujud tu bukan sujud maknanya sujud ibadah. Ulama kata, tapi sujud lah, sujud hormat, sujud tanda bahawa mereka semua ni adalah, ini adalah Adam. Adam ni adalah ada kehebatannya kan. Jadi kamu sujud tu, ulama kata dalam tafsir Jalalain kata, bukanlah sujud ke bawah tu, tapi sujud tu lah tunduk. Kalau kita kata macam orang Jepun, tunduk sikit lah. Tunduk kan. Tunduk iaitu hormat, tanda hormat. Hormat kepada Nabi Adam tu. Jadi, li Adam, lepas tu fasajadu. Mereka pun semua sujud lah. Fasajadu. Apabila Allah Ta'ala kata tu, fasajadu. Mereka pun sujud. Tapi tiba-tiba, illa iblis. Tiba-tiba, iblis. Allah Ta'ala kata apa? Lam yakun minas sajidin. Dia tak nak sujud. Dia tak nak tunduk, dia tak nak hormat, dia tak nak ikut arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa jadi selepas daripada tu? Jadi insya-Allah kan kita akan sambung cerita kita kan. Walaupun mungkin kita kata cerita Nabi Adam ni, cerita iblis ini telah masyhur. Ada dah kan? Ada dalam surah Al-Baqarah kita dah sebut dulu. Kita dah baca dulu kan. Tetapi oleh kerana ini surah Al-A'raf, dia mempunyai kelainan dari segi tema dia, maka Allah Taala ceritakan dari sudut lain. Dia tak nak sujud, tak nak sujud kan. Tapi selepas itu apa terjadi? InsyaAllah kan, sama-sama kita akan baca seterusnya insyaAllah di muka surat yang ke 152 dalam sesi akan datang insyaAllah. Jumpa lagi. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Jangan lupa insyaAllah pukul 6.15 pagi pada setiap pagi 30 minit kita bersama dengan satu muka surat Al-Quran. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.